Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta-hartamu dan jangan pula oleh anak-anakmu daripada mengingati Allah. Ayat ini memberitahu kepada kita tentang amaran Allah dan ancaman Allah. Yang ini, hendaklah kamu sentiasa mengingati Allah dan jangan disebabkan harta benda yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu dan anak-anak kamu menyebabkan kamu lalai daripada mengingati Allah. Di sini kita dapat faham, dengan cara mengingati Allah lah kita terselamat daripada fitnah harta benda dan anak pinak. Kerana harta benda dan anak pinak merupakan fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak pinak kamu adalah fitnah. Yakni disebabkan anak dan harta benda boleh menyebabkan kamu lupa kepada Allah. Itulah yang dimaksudkan fitnah. Maka janganlah dengan sebab harta benda kamu lalai kepada Allah, lalai daripada mengingati kepada Allah Ta'ala. Maka disuruh kepada kita supaya berzikir, supaya bila kita berzikir, hati kita akan sentiasa ingat kepada Allah. Bermakna orang yang ahli zikir, dia tidak dapat dilalaikan oleh harta benda dan juga anak pinak. Ahli zikir yang selalu menyebut nama Allah, yang hatinya ingat kepada Allah, maka harta benda dan anak pinak yang berada di hadapan matanya ataupun tidak dapat memesahkan hati dan mengingati Allah. Maka siapakah orang yang selamat? Kadang-kadang orang binasa dengan hartanya, kadang-kadang orang binasa dengan anak pinaknya. Maka yang selamat adalah orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala lagi, waz-zakirinallaha katsira waz-zakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, yang banyak mengingati Allah, Allah Ta'ala telah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. Maka berzikirlah kita kepada Allah, baik lelaki ataupun perempuan, disuruh kita berzikir sebanyak-banyaknya. Maka dengan mengingati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan memberi keampunan kepada kita. Orang yang berzikir, hati yang berzikir adalah hati yang bertaubat kepada Allah. Hati yang berzikir adalah hati yang dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab mereka banyak berzikir. Maka baik golongan lelaki, baik muslimin ataupun muslimat, kalau mereka itu golongan yang banyak berzikir, yang menyebabkan mereka itu sentiasa ingat kepada Allah, Allah Ta'ala akan beri keampunan kepada mereka. Walaupun mereka itu melakukan dosa yang banyak, tetapi oleh kerana mereka berzikir. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahawa orang yang duduk di dalam majlis zikir, yang begitu ramai duduk dalam majlis zikir, lalu Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, sesungguhnya aku mengampunkan orang yang berada di dalam majlis zikir. Lalu malaikat berkata, ya Allah, kamu ampunkan dosa orang yang berada di dalam majlis zikir, sedangkan di dalam majlis zikir itu ada orang yang melakukan dosa besar. Lalulah Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikatku, walaupun mereka itu melakukan dosa besar pun aku ampunkan mereka, berkat daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita berzikir, kerana berzikir ini akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampunkan dosa, dibersihkan hati, diberi ganjaran pahala yang begitu banyak disebabkan orang yang berzikir kepada Allah. Sebagaimana yang saya sebut minggu lepas mengenai hadis sahabat Nabi yang berjihad, mereka mengatakan, kami golongan yang berjihad, siapakah yang afdal? Nabi kata, orang yang berzikir. Kami golongan yang sembahyang sunat, siapakah yang afdal? Nabi mengatakan, orang yang berzikir. Kami golongan orang yang infak harta fisabilillah, siapakah yang afdal? Nabi mengatakan, orang yang berzikir. Kami golongan yang mengeluarkan zakat, siapakah yang afdal? Nabi mengatakan, orang yang berzikir kepada Allah.
Maka orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala, mereka itu mempunyai kedudukan yang lebih daripada golongan yang lain yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa yang dikehendaki dengan zikir ialah mereka mengingati Allah. Yang dimasukkan zikir, ingat Allah. Ini yang paling penting, ingat. Daripada kita menyebut nama Allah tidak ingat, tidak ingat, maka ini dipanggil belum lagi berzikir. Maka berzikir naklah sentiasa dia sebut dan dia ingat pada Allah. Tetapi cuba kita bayang, kadang-kadang orang yang berzikir dengan lidah pun tak apa, tak boleh ingat di dalam hati. Bagaimana kalau orang yang tidak berzikir langsung dengan lidah? Maka bermula untuk mengingat Allah Ta'ala di dalam hati, supaya kita ini sentiasa ingat kepada Allah. Maka mulakan berzikir dengan lidah dahulu. Sebut nama Allah banyak-banyak. Sebut nama Allah banyak-banyak. Bila kita sebut nama Allah Ta'ala banyak-banyak, maka lama-lama Allah itu ada di dalam hati. Apa maknanya? Maknanya Allah Ta'ala sentiasa diingati di mana saja ia berada. Maka yang dikehendaki adalah mengingati Allah. Kata Ibnu Abbas, mereka itu mengingati Allah selepas menunaikan sembahyang pada waktu pagi dan juga petang. Yakni mengingati Allah baik waktu pagi ataupun waktu petang. Di mana saja mereka berada, mereka ingat Allah. Apabila manusia mengingati Allah, maka dia tidak akan melakukan maksiat. Dia akan merasa malu dengan Allah, dan dia merasakan bahawa dia dipandang oleh Allah Ta'ala, dan dia memandang Allah Ta'ala. Hatinya syuhud kepada Allah Ta'ala, seolah-olah Allah Ta'ala berada di hadapan mereka. Inilah yang dikatakan ihsan, yakni merasa Allah Ta'ala ada di hadapan, yakni dengan arti kata merasa kegerunan terhadap Allah Ta'ala disebabkan hati yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Mujahid berkata, Al-Imam Mujahid berkata, tidak termasuk dari kalangan lelaki dan perempuan yang banyak mengingati Allah sehinggalah dia mengingati Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring. Mesti dalam keadaan sentiasa ingat. Maka dia tidak dikira lagi mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali dia sentiasa ingat, baik dia duduk, baik dia baring, baik dia berdiri dan sebagainya. Firman Allah Ta'ala, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka itu orang yang sentiasa berzikir kepada Allah, sentiasa ingat Allah Ta'ala ketika mereka itu berdiri, ketika mereka itu duduk, ketika mereka itu baring, dan mereka memikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sifat ahli yang berzikir kepada Allah. Di mana saja, baik mereka duduk, baik mereka baring, baik mereka berjalan, hati mereka ingat kepada Allah Ta'ala, dan dia tidak pisahkan antara Allah dengan kehidupannya. Dia sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Maka macam mana kalau manusia itu menjalani kehidupan, dia tidak ingat kepada Allah, dia memisahkan kehidupannya dengan kehidupan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah tentu kehidupannya dengan maksiat, sudah tentu kehidupannya dengan dicemari kotoran-kotoran dosa apabila kerana tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau mereka sudah ingat kepada Allah Ta'ala, mereka tidak sanggup melakukan dosa, dan hati mereka sentiasa ingin melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga mereka sentiasa ingat baring, tidur, dan sentiasa ingat tiap kali keluar daripada rumah, balik daripada rumah, setiap kali mereka duduk seorang diri ataupun duduk di khalayak ramai, hati mereka sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mereka mengingati Allah selepas menunaikan sembahyang pada waktu pagi dan petang. Begitu juga setiap kali jaga dari tidurnya, dan setiap kali keluar pulang daripada rumah. Dengan arti kata di mana saja. Ini Ibnu Abbas. Kata Mujahid, mereka itu tidak dikira lagi mengingati Allah sehinggalah baring, duduk, dan mereka berdiri, mereka berjalan, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua ibadat mempunyai syarat untuk menjadikan sah. Untuk menjadikan sah, kecuali ibadat zikir kepada Allah Ta'ala. Ibadat zikir, sebut nama Allah. Untuk kita nak mengesahkan ibadat kita, ibadat zikir kita, maka sebut nama Allah. Orang yang sebut nama Allah dikisah berzikir. Hanya ada yang berzikir lidah, ada yang berzikir hati, ada yang berzikir siuk. Dalaman dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Kedudukan zikir mengikut peringkat masing-masing, mengikut maqam masing-masing. Ada peringkat awam dia sudah berzikir,
Dari segi lidah saja berzikir, hati belum berzikir lagi, hati masih lagi memikirkan yang lain, walaupun lidahnya berzikir kepada Allah. Sehingga kan ada ulama mengatakan Allah Ta'ala lebih suka orang yang buat maksiat dan keadaan berzikir daripada buat maksiat tidak berzikir pada Allah. Tapi bukan bermakna oleh kerana kita dah berzikir kita buat maksiat tak apa, tidak. Kerana hati yang berzikir ni boleh menyebabkan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kecuali dia berzikir main-main dengan Allah Ta'ala. Memanglah ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, maka boleh berzikir. Zikir itu sah dilakukan dalam keadaan bersuci. Ada air semayang, itulah yang paling afdal. Dan zikir ini menghasilkan nur, akan menghasilkan cahaya. Cahaya pada hati kita, cahaya pada tubuh badan kita, cahaya kepada iman kita, cahaya kepada pandangan mata hati kita. Jadi semuanya bercahaya apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata di sini, dalam keadaan suci kita boleh berzikir, ataupun sebaliknya dalam keadaan tidak ada air semayang pun kita boleh berzikir. Inilah keistimewaan berzikir dibandingkan dengan ibadat-ibadat lain. Sembahyang kalau tidak ada air semayang tidak boleh, kecuali kena mengambil air semayang. Idza kumtum ila solat fausilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Maka tidak hendaklah kamu apabila ingin mengerjakan semayang, hendaklah kamu basuh muka kamu, basuh tangan kamu, basuh kepala kamu, sapu kepala dan basuh kaki kamu. Tetapi dalam bab zikir, sama ada air semayang, tidak ada air semayang, maka boleh berzikir. Boleh berzikir serta dalam semua keadaan, sama ada duduk, sama ada baring, sama ada berdiri, sama ada berjalan, seseorang itu boleh berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kan orang salafus salih tidak mau bercakap banyak kerana menghabiskan masanya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mulutnya sentiasa bergerak, hatinya hidup kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh yang demikian, Al-Imam Nawawi berkata, ulama bersepakat ke atas harusnya berzikir dengan menggunakan hati dan lidah. Sepakat. Zikir dengan hati pun boleh dan juga zikir dengan lidah bagi orang yang berhadas, bagi orang yang tidak ada air semayang boleh berzikir. Ittaqullah haitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah, ingatlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Maka kamu boleh berzikir kerana zikir menghasilkan rasa takwa, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan bahkan dalam keadaan berjunub pun boleh, kata ulama. Dalam keadaan haid pun boleh, dalam keadaan nifas pun boleh berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pendapat ulama. Maka perkara yang demikian itu adalah dalam bertasbih, bertahmid, bertakbir dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam serta doa dan seumpamanya. Ini boleh. Maknanya ibadat zikir ini, zikir tidak semestinya la ilaha illallah. Bila sebut zikir tidak semestinya la ilaha illallah. Maka zikir juga boleh dalam keadaan tahmid alhamdulillah, boleh dalam keadaan takbir Allahu akbar, dan boleh dalam keadaan selawat ke atas Nabi Allahumma salli ala Muhammad. Boleh selawat atas Nabi serta doa dan seumpamanya ucapan-ucapan yang memuji Allah. Seperti kita kata la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu dijadikan wirid zikir hariannya, itu tidak ada masalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu dijadikan bacaan hariannya, itu pun juga dipanggil zikir. Bahkan kalau orang tu membaca ayat kursi tiap-tiap hari, diamalkan tiap kali sembahyang, lepas kali tiap kali sembahyang dibacanya ayat kursi, lalu dijadikan amalan berterusan, itu pun dipanggil zikir juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka zikir itu dia punya fungsi pengilap hati. Hati yang gelap dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Apabila kita buat dosa, hati kita ada titik hitam. Kemudian terus buat dosa, semakin hitam, akhirnya menjadi gelap. Bila menjadi gelap, hati ini umpama cermin. Apabila cermin itu sudah gelap, maka tidak dapat memantulkan cahaya. Apabila cermin sudah kotor, lalu tidak dapat memantulkan cahaya, sehinggalah cermin tadi dibersihkan. Maka bila dibersihkan dapat memantul cahaya, melihat makhluk, melihat bukit bukau, lalu dipantulkan kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi zikir penyuci hati. Orang yang banyak dosa-dosa, orang yang banyak maksiat, jalan yang paling ampuh, yang paling cepat, yang paling kuat untuk membersihkan hati, kata ulama, adalah zikir.
Dan kita telah membaca sejarah-sejarah ulama-ulama yang terdahulu, terdiri daripada Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Junaid Baghdadi dan juga Asy-Syibli, Yazid Bustami dan berapa ramai lagi ulama-ulama. Apabila mereka ingin membersihkan hati, jalan yang mereka lalui adalah jalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir ini pengelap hati, pembersih hati. Kerana orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa itu adalah disebabkan hatinya tidak melihat kepada kebaikan. Kenapa hati tidak melihat kepada kebaikan? Kerana hati digelap dan menjadi gelap dengan zulmah, dengan kotoran dosa, dengan kotoran-kotoran kejahatan yang mereka lakukan. Lalu macam mana nak suruh ia menjadi baik? Menjadi baik, maka bersihkan kotoran itu dengan air zikir daripada lidah kamu hingga masuk di dalam hati, dapat menyucikan hati-hati kita yang kotor ini. Maka zikir pengilap hati. Kunci pintu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang banyak berzikir, maka Allah Taala akan murahkan rezeki kepadanya. Siapa yang banyak berzikir, ketahuilah bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tenang apabila kita banyak berzikir kepada Allah Taala. Kita sebut nama Allah. Bila kita sebut nama Allah, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku minta kepada aku, mendekatkan diri kepada aku, maka dia minta, dia dekatkan diri dengan aku. Kata, ketahuilah aku ini hampir dengan hamba aku. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya Allah Taala itu lebih hampir daripada orang tekak kamu. Dekat kita dengan Allah. Lebih-lebih lagi bila kita berzikir kepada Allah, dekat kita dengan Allah. Bila kita dekat dengan Allah, apa lagi kita rungsing? Apa lagi kita susah hati? Sebab apa? Sebab kita hampir dengan Allah Ta'ala. Kesan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kunci pemberian dan juga jalan tajalli menuju kepada hati sanubari. Nanti Allah Ta'ala selahkan rahsia-rahsia hati apabila berzikir. Sehingga ada ulama kata, selawatlah Nabi banyak-banyak. Aku tak nak cakap apa-apa. Nanti kamu akan dapat rasa hati kamu bagaimana pembukaan oleh Allah Ta'ala. Ada kata berzikirlah kamu banyak-banyak. Nanti kamu akan dapat rasa perubahannya. Tidak seperti kamu belajar ilmu, tidak seperti kamu baca Quran. Melalui zikir kadang-kadang lebih cepat daripada ibadat-ibadat yang lain. Tapi tidak bermakna baca Quran itu tidak bersih hati. Tidak bermakna demikian. Tidak bermakna belajar ilmu tidak membersihkan hati. Tetapi ulama mengatakan jalan yang paling ampuh di antaranya adalah jalan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kita berzikir, hati kita bersih. Jadi kita bersih. Kata guru saya, masa kita duduk di alam arwah, alam roh, masa ketika itu jasad kita tidak ada lagi, Allah Ta'ala bertanya kepada alam roh. Macam mana roh? Yas'alunaka 'anil roh. Mereka bertanya kepada engkau tentang roh. Qul ruh min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, roh itu adalah urusan Allah. Serah pada Allah macam mana roh. Tetapi masa kita di alam arwah, Allah Ta'ala bertanya, alastu bi rabbikum. Tidakkah aku Tuhan kamu? Bala. Lalu kita mengatakan, bahkan benar. Syahidana, kami menyaksikan bahawa kamu adalah Tuhan kami. Lalu ketika itu Allah Ta'ala perintahkan untuk beribadat kepada Allah. Jadi nak perintahkan beribadat kepada Allah, lalu Allah Ta'ala jadikan bumi untuk beribadat, dan Allah Ta'ala ciptakan kita, lalulah diberi jasad kita, tubuh badan kita. Jadi tubuh badan kita adalah untuk membalut roh kita. Lalu roh kita disuruh beribadat kepada Allah. Apabila diberi jasad kepada kita, lalu disertakan dengan nafsu, disertakan dengan godaan syaitan dan sebagainya, menyebabkan roh kita yang sudah mengenal Allah Ta'ala akhirnya terhijab dengan dosa-dosa yang telah dilakukan. Kita sebenarnya adalah mengenal Allah. Hati kita ingin beribadat kepada Allah Ta'ala. Asalnya kita lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Dalam keadaan fitrah. Hati yang fitrah, hati yang suci ini ingin beribadat kepada Allah, mengenal Allah. Sehinggalah hati kita menjadi gelap. Hati kita menjadi gelap dengan nafsu. Hati kita menjadi gelap dengan dunia. Hati kita menjadi gelap dengan makhluk dan sebagainya. Lalu hati yang gelap ini perlu dibersihkan, bersihkan. Sehingga kan hati yang gelap ini akhir sekali ditajallikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menunjuk rahsia Allah Ta'ala, sehingga manusia itu mencapai makrifat Allah melalui jalan berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan ketahuilah, kita telah membaca, kita telah mengkaji dan boleh bertanya kepada ulama-ulama bagaimana perjalanan orang-orang soleh dahulu untuk mencari maqam di sisi Allah, ataupun untuk mencari makrifat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka kadang-kadang bukan mencari maqam, mereka mencari tauhid kepada Allah Ta'ala, bukan mencari kasyaf, tidak.
Tetapi bagaimana mereka mencapai maqam dengan pemberian Allah? Maqam ini pemberian Allah. Kata guru saya, maqam pemberian Allah, jangan dicari maqam, nanti terhijab dengan maqam. Kasyaf pemberian Allah, jangan mencari kasyaf, nanti terhijab dengan kasyaf. Kewalian itu pemberian Allah, jangan mencari wali, nanti terhijab dengan wali kamu nanti. Yang mencari tauhid kepada Allah, mencari tauhid kepada Allah Ta'ala, mereka melalui jalan berzikir kepada Allah. Mereka lalu jalan berzikir kepada Allah, melalui zikir akan terhasil bentuk-bentuk akhlak. Terhasil bentuk-bentuk akhlak dan tabiah zikir. Orang-orang sufi mereka mentabiah, sehingga kan kadang-kadang ahli-ahli sufi boleh menerima macam-macam manusia pun boleh terima. Yang ini perampok, yang ini pembunuh, yang ini qati'ut tariq, ini pencuri, ini macam-macam golongan. Tetapi ahli sufi menerima dengan hati yang terbuka. Kalau kita baca kisah Syekh Abdul Qadir Jalani, bagaimana orang-orang yang dahulunya perampok, yang dahulunya pembunuh, yang dahulunya macam-macam orang, yang mereka itu melakukan maksiat, tapi bila duduk di hadapan Syekh, akhir sekali Syekh membersihkan hatinya, akhirnya menjadi manusia yang baik, manusia yang ingat kepada Allah Ta'ala, manusia yang lembut hatinya kepada Allah Ta'ala. Apakah jalan yang dibawa? Jalan yang dibawa adalah di antaranya adalah jalan berzikir kepada Allah. Dengan zikir terhasil akhlak-akhlak yang mulia. Ketahuilah, cuba kita bandingkan dengan orang yang ahli zikir dengan orang yang tidak ahli zikir. Cuba kita ambil pelajar yang berzikir dengan pelajar yang tidak berzikir. Kita kena cari orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Kita akan tengok, pasti akan ada perbezaan. Orang yang berzikir itu akan lain akhlaknya, berbeza akhlaknya dengan orang yang tidak berzikir. Bahkan orang yang berzikir, mata hatinya lebih hidup, lebih hidup, dan berbeza dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata zikir terhasil bentuk-bentuk akhlak dan bukannya dengan yang lain. Akhlak ini dengan melalui berzikir kepada Allah. Ilmu belum tentu akhlak, boleh melahirkan akhlak. Kalau kita cakap bab ilmu pun, kita mestilah takwa, kita mestilah ikhlas, kita mestilah jadi orang yang sabar. Tetapi kadang-kadang kita tidak jadi orang yang sabar. Kita sudah mendapat ilmu, kadang-kadang tentang ilmu itu semua sudah tahu. Wajib kita bersabar, wajib kita ikhlas, wajib kita takwa dan sebagainya, tetapi tidak mengubah akhlak kita. Ada seorang syekh kata, dia kata kadang-kadang orang yang mengarang kitab mengenai akhlaknya tajuknya sabar, kadang-kadang dia sendiri pun tidak sabar. Dia boleh mendatangkan dalil sabar. Apa dalil sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Macam-macam dalil sabar. Apa kisah sahabat Nabi sabar? Dia baca kisah dalil-dalil sahabat Nabi sabar. Bagaimana cara nak sabar? Mereka boleh tulis cara-cara nak sabar dia. Tetapi dia sendiri pun tidak sabar. Akhlak ini hasil bukan melalui ilmu. Ilmu duduk di akal saja, pada akal saja, tetapi melalui hati. Inna fil jasadi mudghah, idza salahat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu, ala wa hiya qalbu. Ketahuilah di dalam tubuh badan kamu ada seketul daging, dan apabila daging itu baik, maka baik seluruhnya, dan apabila daging itu buruk, maka buruk seluruhnya. Ketahuilah yang dimaksudkan seketul daging itu adalah hati. Apabila hati itu dibersihkan, hati bersih, maka bersih yang lain, maka baik yang lain. Tapi kalau hati buruk, maka buruk yang lain. Maka perlu bersihkan daging itu. Ala wahiyya qalbu, daging itu adalah hati, maka bersihkan hati. Ulama telah mengatur bahawa jalan pembersihan hati adalah zikir. Jalan untuk pembersihan hati, maka bila hati sudah bersih, maka akan menghasilkan akhlak yang baik. Maka bukannya yang lain. Oleh itu seorang murid tidak akan ditimpa kesedihan. Orang zikir tidak bersedih, walaupun difitnah dengan macam-macam fitnah, walaupun dihujani dengan macam-macam tekanan, walaupun macam-macam perkara yang menimpa kepadanya, hati dia tetap tenang. Hati dia tidak tenang. Kerana apa? Dia bersama dengan Allah. Dan Allah Ta'ala mengatakan, bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Lalulah ulama mengatakan, seorang yang berzikir, murid yang berzikir, tidak akan ditimpa kesedihan, tidak akan ditimpa kesusahan dan duka cita, kecuali dengan sebab kelalaiannya daripada berzikir. Kecuali dia lalai berzikir. Berzikir kita, kadang-kadang kita menghadapi macam-macam masalah. Sehingga kan ada seorang syekh tu, orang tanya dia macam-macam soalan. Orang tanya soalan tak jawab, orang tanya soalan tak jawab, orang tanya soalan tak jawab. Dia kata macam ni lah. Sebelum kita nak jawab ni, kita selawat banyak-banyak.
Dia pun selawat, dia baca doa. Akhir sekali dia kata, masalah yang kamu hadapi dengan banyakkan selawat atas Nabi. Ternyatalah selesailah ke masalah nanti. Selawat atas Nabi, zikir banyak-banyak, selesailah ke masalah tadi. Sebab tu kita boleh tengok kenapa orang itu tenang. Saya melihat masa saya belajar dengan guru saya, hidup dia tenang, macam tidak ada masalah kan. Tidak ada masalah. Satu hari dia cerita bahawa rumah dia kehilangan barang tu dinilai 30,000, tapi sedikit pun tak ada rasa apa-apa. Yang susahnya isterinya. Isteri dia susah, tak ada piti, tapi dia tenang saja, tenang. Itu pun kita tidak tahu, isteri dia beritahu. Guru beritahu pada anak murid. Lalu anak murid tanya, betul ke Ustaz? Ustaz, tak betul. Yang sebetulnya begini, yang sebetulnya Allah Ta'ala beri pinjam, dia ambil balik. Itu saja, tidak ada sesuatu. Tapi apa yang dia lakukan? Selepas zuhurnya tasbihnya di tangan. Lepas asar tasbihnya di tangan. Dan di usia waktu tasbihnya di tangan. Tapi kita lepas sembahyang telefonnya di tangan. Jawab mesej dan sebagainya. Jadi sebenarnya bertasbih, berzikir. Maka berzikir menghilangkan kesusahan. Dan juga duka cita, kecuali dengan sebab kelalaian daripada berzikir mengingati Allah. Lalai ingat Allah. Kadang-kadang yang jadi susah hati tu, yang jadi duka cita susah hati tu kerana lalai berzikir. Kerana berzikir yang biasa dia tetap berzikir, tapi hari tu dia lalai dengan kesibukan. Itu yang jadi susah hati dia. Susah hati dia, Allah, kerana hati tidak tenang hari ini. Kenapa hati tidak tenang? Bila dipikir-pikir, tidak berzikir hari ini. Lalu dia ambil tasbih, berzikir, menyebabkan hati dia tenang. Dan bahkan dia kata, kalau inilah yang aku tinggalkan, lebih aku susah daripada kehilangan harta benda. Pada kehilangan perkara yang lain, ini yang aku susah. Yang kalau aku hilang yang ini hilang, tinggal berzikir, lebih aku susah daripada kehilangan harta benda. Ini orang yang ahli berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalaulah dia sibuk dengan berzikir, kepada Allah, kegembiraannya pasti berkekalan. Hati tenang, gembira. Apabila dia banyak berzikir kepada Allah, dan matanya pasti sejuk. Matanya pasti akan jadi sejuk. Maknanya hati pun dia akan menjadi tenang, dan dia pun akan merasa tenteram saja. Kerana zikir itu kunci kesukaan, kegembiraan, kesukaan kuncinya ada pada zikir, dan zikir merupakan kunci kegembiraan. Sebagaimana lalai itu kunci duka cita dan dan juga kesedihan. Kalau orang lalai, apa yang berlaku? Kalau hati duka cita. Kenapa hari ini manusia gelisah? Manusia gelisah hari ini adalah sebab mereka lalai kepada Allah. Kalau mereka lalai kepada Allah, pasti hati mereka tidak akan tenang, pasti mereka akan susah, mereka akan gelisah apabila mereka lalai kepada Allah Ta'ala. Dan tetapi apabila dia berzikir kepada Allah, maka hatinya akan menjadi tenang, dia akan mendapat kegembiraan. Kegembiraan ada pada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kelebihan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir? Daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang mengingati Tuhannya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala, dan dengan orang yang tidak mengingati Tuhannya, dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah, adalah seperti orang yang mati dan orang yang hidup. Bandingan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, seperti orang mati dengan orang hidup. Orang yang mati dengan orang hidup, apakah manfaat kita boleh ambil daripada orang yang mati? Tidak ada manfaat. Kita tidak boleh ambil manfaat. Tetapi kalau orang berzikir, kita boleh ambil manfaat. Kita duduk dekat orang yang berzikir, hati kita hidup. Kita duduk dekat orang yang berzikir, hati kita akan menjadi tenang. Kita duduk dengan orang yang berzikir, boleh mengubah akhlak kita. Kita duduk dengan orang yang berzikir, akan menghasilkan rasa ketenangan di dalam hati, kerehatan tubuh badan dan sebagainya. Kesan daripada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak dapat tidak, hendaklah kita sentiasa berzikir. Dan jangan jadi orang yang tidak berzikir.
minta kepada Allah, biar hati kita, lidah kita orang yang sentiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fi turki yaltamisuna ahla zikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum qala fayahfunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya qala wayas'aluhum rabbuhum azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim ma yaqulu abdi qala yaqulu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yumajjidunaka qala fayaqulu hal ra'awni qala fayaquluna la wallahi ma ra'awka qala fayaqulu wa kaifa law arawni qala yaqulu law arawka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aksara laka tasbihan qala yaqulu fama yas'aluni qala yaqulun yas'alunakal jannah qala yaqulu hal ra'awha qala yaqulu la wallahi ya rabba ma ra'awha qala fa yaqulu fa kaifa law annahum ra'awha qala yaquluna law annahum ra'awha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha rawbatan qala yaqulu fa mimma yata'awwazuna qala yaquluna minan nari qala yaqulu wa hal ra'awha qala yaquluna la wallahi ma ra'awha qala fayaqulu fa kaifa ra'awha qala fayaquluna law ra'awha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha mukhafatan qala fayaqulu ushhidukum anni qad ghafawtu lahu qala yaqulu malakum minal malaikati fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajatin qala yaqulu hum julasa'u la yashqi bihim jalisahu. Maksudnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bagi Allah itu mempunyai malaikat yang berjalan-jalan di jalanan mencari ahli zikir. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutuskan para malaikat akan berjalan-jalan, berpusing-pusing mencari ahli zikir. Dia akan berpusing-pusing mencari ahli zikir. Apabila mereka mendapati satu kaum yang berzikir, apabila mereka jumpa satu golongan yang berzikir, menyebut nama Allah, mereka menyeru, bersegeralah kamu datang kepada hajatmu yang dicari-cari. Lalulah malaikat pun kata kepada orang yang berzikir, kamu ini mintalah hajat, ataupun bersegeralah kamu daripada hajatmu yang dicari-cari, yang ni banyak-banyaklah kamu berdoa dengan apa yang kamu inginkan, kata malaikat kepada ahli zikir. Sebab tu kita lepas berzikir banyak-banyak berdoa pada Allah. Rasulullah SAW bersabda, maka malaikat-malaikat itu menyelubungi mereka dengan sayap-sayapnya hingga ke langit dunia. Maka malaikat akan menyelubungi dengan sayap-sayapnya sampai kepada langit dunia, dengan arti kata malaikat memberi rahmat, memohonkan rahmat kepada orang yang berzikir tadi. Dalam keadaan tu Rasulullah bersabda, lalu Azza wa Jalla bertanya mereka, para malaikat, sedangkan Allah Ta'ala lebih mengetahui keadaan mereka, apakah yang disebut-sebut oleh hamba-Ku yang kamu telah berjumpa dengan golongan ahli-ahli zikir? Apakah ahli-ahli zikir itu sebut? Apakah yang mereka kata? Lalulah malaikat berkata, Rasulullah bersabda, malaikat berkata, mereka telah bertasbih, mensucikanmu, bertakbir, membesarkanmu, bertahmid, memujimu, serta bertamjid, mengagungkanmu. Kata malaikat kata, hamba kamu ini menyebut nama Allah, membesarkan kamu, mengagungkan kamu, memuliakan kamu, membersihkan kamu.
Lalu Allah Ta'ala, malaikat cerita mengenai sifat orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Lalu Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala bertanya, adakah mereka melihat aku? Adakah ahli-ahli zikir yang berzikir, puji Allah, sebut nama Allah itu melihat Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tanya kepada malaikat. Rasulullah bersabda, maka malaikat itu menjawab, tidak, demi Allah mereka sekali-kali tidak melihat kamu. Kata malaikat, ahli zikir yang duduk dalam majlis zikir ini tidak melihat Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala berfirman, bagaimana keadaan mereka seandainya mereka itu melihat aku? Kata Allah, bagaimana keadaan mereka kalau mereka berzikir-zikir melihat Allah Ta'ala? Innallaha jamilun wa yuhibbal jamal. Allah Ta'ala maha cantik dan Allah Ta'ala sukakan kecantikan. Bagaimana kalau mereka itu melihat aku, yakni ahli-ahli zikir melihat Allah Ta'ala? Lalu malaikat menjawab, seandainya mereka melihatmu, nascaya mereka lebih kuat beribadat kepada. Mereka lebih kuat beribadat, lebih tekun bertamjid, mengagung kamu, lebih banyak bertasbih memuji kamu. Maka Allah Ta'ala bertanya, apakah yang mereka pinta daripada aku di dalam majlis zikir mereka? Lalulah malaikat menjawab, mereka memohon kepadamu, kepadamu akan syurgamu, yakni mereka pohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala beri kepadanya syurga, supaya mereka ini dimasukkan ke dalam syurga. Lalu Allah Ta'ala bertanya, adakah mereka melihat syurga? Syurga tersebut, adakah mereka itu melihat syurga aku? Malaikat menjawab, tidak, demi Allah ya Rabb, wahai Tuhan, mereka sama sekali tidak pernah melihat syurga kamu. Lalu Allah Ta'ala bertanya, bagaimana sekiranya orang-orang yang berzikir itu melihat syurga aku? Lalu malaikat menjawab, sekiranya mereka melihat syurga, nascaya mereka terlalu tamak untuk masuk di dalam syurga, bersungguh-sungguh mengejar serta terlalu gemar kepadanya. Dan adakah mereka itu minta berlindung sesuatu? Lalulah malaikat menjawab, mereka minta berlindung daripada neraka. Lalu Allah Ta'ala bertanya, adakah mereka pernah melihat neraka Allah? Neraka aku? Lalulah Rasulullah, lalulah malaikat menjawab, tidak, demi Allah mereka itu tidak melihat. Allah bertanya, maka bagaimanakah sekiranya mereka melihat neraka aku? Lalu malaikat menjawab, kalaulah mereka melihatnya, nascaya mereka bersangatan lagi daripadanya dan terlalu takut kepada kamu, kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, aku bersaksi denganmu bahawa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Duduklah dalam majlis ilmu, duduklah dalam majlis zikir. Kalau kita jumpa majlis zikir, duduk dalam majlis zikir. Duduk dalam majlis zikir, sangat besar majlis zikir. Kalau tidak ada majlis zikir kampung kita, kena buat majlis zikir. Kalau dalam negeri kita tidak ada majlis zikir, kena buat majlis zikir. Majlis yang memuji Allah, yang bertahmid kepada Allah, yang memuji Allah, membesarkan Allah Ta'ala. Sehingga kan Allah Ta'ala kata, saksikanlah mereka yang duduk di dalam majlis-majlis zikir itu, yang mereka duduk dalam majlis zikir, tak kira golongan mana, tak kira golongan kaya, golongan miskin, golongan remaja, golongan dewasa, golongan orang tua, golongan yang ahli ibadat, golongan yang ahli ilmu, golongan yang ahli maksiat, golongan yang ahli fasik. Kalau mereka duduk di dalam majlis zikir, aku ampunkan dosa-dosa mereka. Tak kira golongan mana, aku ampunkan, kata Allah Ta'ala, kalau duduk di dalam majlis-majlis zikir. Lalulah berkata malaikat tersebut, di kalangan mereka ada si fulan yang bukannya ahli zikir. Ada yang baru hafal malam Jumaat, ada yang tak ajin zikir pun, dengan cerita ada makan pergi kali, dah agak makan. Mari. Ada kata kadang-kadang puas kau dah saja menapa bisi bangau mari. Jadi nak beritahu, lalu malaikat kata, ya Allah, ada orang yang mereka itu bukan ahli zikir. Dan ada ahli zikir tapi mereka bukan ahli zikir. Dan mereka orang yang tidak mengingatimu, ya Allah. Akan tetapi ia datang juga kerana sesuatu hajat. Kadang-kadang ada hajat-hajat. Boleh jadi hajat nak makan nasi, ada malam ni jual buat nasi. Ataupun malam zikir ada nasi, ataupun boleh jadi juga kerana nak dengar qasidah je, bukan nak dengar zikir sangat. Jadi ada hajat dia datang tu. Walaupun dia ada hajat, walaupun dia ada apa-apa kepentingan apa-apa, tapi duduk dalam majlis zikir dulu, pasti akan mendapat rahmat kalau duduk di dalam majlis zikir. Ini hadis Nabi. Lalu dia kata, ada orang datang, ya Allah, kata malaikat, mereka datang itu bukan kalangan ahli zikir, mereka datang itu sebenarnya ada keperluan, ada hajat. Hatta kalau nak siasat ke, sesat tak sesat pun minta duduk majlis zikir. Duduk dulu dalam majlis zikir. Lalu malaikat kata, ada hajat, mendapat hajat, wallahu a'lam.
Tapi mereka datang ada hajat. Bermakna mereka datang duduk dalam majlis zikir tu bukan hajat berzikir, hajat yang lain. Hajat yang lain. Lalulah Allah Ta'ala berkata, mereka itu adalah orang yang duduk sekali dengan orang yang berzikir. Mereka itu adalah orang-orang yang duduk berzikir dan orang yang duduk bersama-sama mereka tidak sekali-kali ditimpa kecelakaan. Dalam hadis lain Allah Ta'ala kata pada malaikat, aku ampunkan mereka walaupun mereka buat dosa besar, asalkan duduk di dalam majlis zikir. Inilah kelebihan duduk dalam majlis zikir. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan bahawa dalam hadis kursi ini, orang yang duduk di dalam majlis zikir, dia sekali-kali tidak ditimpa kecelakaan kerana duduk di dalam majlis zikir. Tak kiralah ada dosa besar, banyak dosa setara mana, duduk di dalam majlis zikir. Maka hari ini saya jelas menunjukkan kelebihan majlis zikir dan orang yang berzikir serta berkelebihan berkumpul melaksanakan zikir. Sebab tu kita kumpulkan malam Jumaat, kita kumpulkan berzikir. Lepas pada Isyak mari berkumpul majlis zikir. Kelebihannya cakap sangat besar. Sangat besar mengenai kelebihan ini, di antara yang disebut dalam hadis ini mengenai kelebihan orang yang duduk dalam majlis zikir dan orang yang duduk bersama ahli zikir tergolong daripada golongan kalangan mereka. Jadi kita ni dikira di sisi Allah ahli zikir juga. Walaupun kita bukan ahli zikir, tapi kita duduk bersama dengan ahli zikir dan mendapat sesuatu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan Allah Ta'ala akan memberi kelebihan. Duduk majlis zikir, kita akan tenang. Duduk majlis zikir akan tenang. Ia merupakan satu kemuliaan kepada mereka sekalipun pada asalnya mereka tidak bersama ahli zikir. Walaupun mereka bukan ahli zikir, tidak pernah bersama dengan ahli zikir, ataupun dia hanya baru duduk dalam majlis zikir, hanya dengan duduk bersama-sama ahli zikir mereka menjadi bahagia, kerana siapa yang duduk bersama-sama satu kumpulan, ia termasuk daripada kumpulan tersebut jika niatnya betul. Jadi betulkan niat. Betulkan niat, walaupun pergi mana-mana niat betul. Nak berzikir ni supaya nak mendapat tauhid kepada Allah. Kata guru saya, betulkan niat zikir. Niat zikir adalah semata-mata mencari tauhid. Jangan berzikir kerana mencari zauqiyah, merasa zauqiyah. Jangan berzikir kerana mencari kasyaf. Jangan berzikir kerana mencari kewalian. Jangan berzikir mencari karamah. Jangan berzikir kerana mencari kehebatan. Jangan berzikir kerana mencari pujian. Tak ada apa-apa pun. Berzikir mencari tauhid kepada Allah, merasa ketauhidan kepada Allah Ta'ala. Beruntunglah orang yang duduk ahli zikir. Beruntung. Untung macam mana? Untung sebagaimana orang buta dengan orang jelek. Bagi orang buta kata, untungnya kalau aku celak. Bagi orang yang celak, sekali-kali aku tidak mahu menjadi orang buta. Bagi orang yang celak, lalu dikatakan orang zikir, orang tidak berzikir seperti orang hidup dengan orang yang mati. Inilah kelebihan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berzikirlah, duduklah di dalam majlis zikir. Saya kamu akan mendapat barakah, keberkatan, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiba. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa guru kami, dosa ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, adik-beradik kami, jiran tetangga kami, penduduk masyarakat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ahli zikir. Ya Allah, jadikanlah orang yang hadir dalam majlis ilmu ini, mereka adalah di kalangan orang yang berzikir kepadamu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendapat bahagian daripada hadis yang kami baca ini. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah majlis ilmu ini. Ya Allah, jadikanlah orang yang hadir dalam majlis ilmu ini. Ya Allah, lidah mereka lidah yang ingin berzikir kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah orang yang hadir dalam majlis ilmu ini. Ya Allah, apabila mereka balik, mereka mendapat rahmat daripadamu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, selesaikanlah segala masalah kami. Ya Allah, masalah anak-anak kami, masalah isteri, masalah suami, masalah yang kami hadapi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkatan kepada kami. Ya Allah, berilah keberkatan kepada orang yang hadir dalam majlis ilmu di sini. Ya Allah, berilah keberkatan kepada Ribat Hidayah Al-Ghazaliyah
berilah keberkatan kepada ribat Syekh Abdul Rauf Mansuri, jadi berilah keberkatan kepada ribat Syekh Abdul Malik Pulau Manis. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkatan kepada madrasah-madrasah yang ada di negeri Terengganu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah masyarakat kami dengan Islam, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang membangkitkan agama-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang menolong agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkatan kepada kami, ya Allah. Jadikan kami orang yang mendapat cahaya ilmu daripada-Mu, ya Allah. Jadikan kami orang yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan lalaikan kami, ya Allah. Jangan kau biarkan kami dalam melakukan maksiat. Ampunkanlah kami, ya Allah, di atas ibadat yang kami lalai, ya Allah. Di atas ibadat yang tidak berdasarkan kepada ilmu, ya Allah. Ampunkanlah di atas kejahilan kami, ya Allah. Ampunkanlah di atas kejahilan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kami menyeleweng, ya Allah, daripada ilmu kami, baikilah kami, ya Allah. Pimpinlah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kami lalai kepada-Mu, ya Allah, jadikanlah kami orang yang mengingati-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon kepada-Mu, kurniakanlah pintu makrifat kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar insaf, benar-benar taubat kepada-Mu, ya Allah. Matikanlah kami di atas kalimah tauhid la ilaha illallah. Selamatkanlah kami, ya Allah, di dunia dan juga di negeri akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة
في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل